ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang mulia ini untuk kita berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman dan memberikan kekuatan untuk kita beramal. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati Tuan Kerusi, Tuan Imam Bilal Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin wal hadirat, mukminin wal mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan pada malam ini marilah kita membaca beberapa hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis karangan Imam As-Suyuti rahimahullah taala. Kita baca pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babul Salis, bab yang ketiga, fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim, pada menyatakan kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tuan-tuan, Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Lubabul Hadis ini, bab yang ketiga, dia bawa datangkan kepada kita mengenai hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan-kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asy-syaitanu kama yadhubu ar-rasasu 'ala an-nar. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim, tidaklah seorang hamba yang berkata, yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, illa dhaba syaitan, kecuali lemahlah syaitan, kama yadhubur rasas 'ala an-nar, seperti mana cairlah tembaga 'alan nar, ke atas api. Ini hadis pertama tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah SWT. Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam bab kelebihan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang berkata Bismillah melainkan kelebihan
orang yang menyebutkan bismillah itu syaitan akan lemah kepada dia. Jadi syaitan, kalau seorang itu dia mulakan satu perkara dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, syaitan tak berani nak ganggu dia. Tiap perkara tuan-tuan, tiap perkara yang ada manfaat, yang ada kebaikan pada perkara tersebut, maka kita sunat untuk kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Melainkan tuan-tuan, kalau perkara itu daripada perkara yang haram ataupun perkara yang perbuatan yang maksiat, maka tak boleh kita membaca ataupun memulai perbuatan yang haram yang maksiat tadi dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Jadi perkara yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW nak menyebutkan bismillah pada perbuatan tersebut, mestilah hendaklah perkara itu perkara yang mubah ataupun perkara yang sunat. Perkara yang kita nak buat tersebut ada kebaikan. Kita nak makan, kita nak mandi, kita nak baca Quran, dan sekalian perkara-perkara yang ada kebaikan di dalam perkara tersebut. Bahkan orang yang tidak mulakan dengan bismillah pada sesuatu perkara, pada satu perbuatan, pada satu amalan, pada satu pekerjaan, yang mana pekerjaan itu ada manfaat, pekerjaan itu ada nilai yang baik di dalamnya, maka pekerjaan perbuatan tadi dianggap tidak ada berkat. Dianggap tidak ada berkat, ataupun dianggap keberkatannya itu sedikit. Dalam hadis yang lain Nabi SAW kata, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau abtar atau ajza. Tiap perkara yang mempunyai kebaikan, tiap perkara yang ada manfaat di dalamnya, tiap perkara yang ada nilai-nilai sisi yang baik di dalamnya, yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka perkara tersebut aqta, abtar, ajza. Makna aqta ni asalnya tuan-tuan putus, tapi ditafsirkan apa makna aqta, abtar atau ajzam, ay qalilul barakah, sedikit keberkatan. Jadi seorang nak makan, nak basuh baju misalnya, nak masuk masjid, maka dia tak mulakan dengan bismillah, perbuatan yang baik tadi qalilul barakah, keberkatannya sedikit. Tak hilang tu, tapi berkatnya sedikit. Jadi untuk kita dapatkan keberkatan di dalam amal seharian kita, amal kebaikan seharian yang kita lakukan, maka hendaklah kita mulakan apa tuan-tuan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itulah di antara kelebihan tuan-tuan orang yang menyebut bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok tuan-tuan, ulama ni dia menyebutkan kelebihan bismillah ni terlalu banyak, sampai mengarang kitab nak tulis tentang cerita tentang bismillah saja. Nak cerita tentang kelebihan bismillah saja, sampai ulama dia tulis kitab. Nak kata banyaknya tuan-tuan, nak kata banyaknya, besarnya fadilat bismillahirrahmanirrahim. Di antara kitabnya Al-Lubat, dalam satu nama kitab Al-Lubat, dalam cerita tentang bab bismillah ya. Bab bismillah, ba'udzubillah, dia cerita tentang dari sudut apa bahasanya, dari sudut pemaknaannya, dari sudut istilahnya, dari sudut hukumnya dan sebagainya yang menyangkuti tentang bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam hadis Nabi tadi, Nabi kata tiap perkara yang tak dimulai dengan bismillah, maka perkara tersebut tidak ada keberkatan ataupun qalilul barakah, sedikit keberkatan. Melainkan perkara yang kita sebutkan tadi tuan-tuan, perkara yang haram ataupun perkara itu maksiat, maka tak boleh kita bismillah. Kan orang nak minum khamar, kan, orang minum arak, khamar haram di sisi agama kita Islam. Jadi dia dah minum khamar, dia bismillah. Arak tu dia bismillahirrahmanirrahim minum. Jadi minum khamar itu satu hal lah haram, kan, haram, dosa besar, termasuk pada dosa besar.
Bismillah ketika mana melakukan perbuatan haram, minum arak tadi, hukumnya juga adalah haram. Jadi haram satu hal minum arak tu, haram pula sebab dia Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kalau kata dia sengaja tala'ub untuk bermain-main dengan agama, dia tahu kata Bismillah tak boleh, haram Bismillah, melakukan perkara yang haram, tapi sengaja dia nak main-main, dia panggil dia tala'ub, kerana nak main-main dia, nak mempersendakan agama. Sebahagian ulama kata boleh jatuh murtad. Wal-iyadzu billahi min dzalik. Itu kita tak boleh main-main tuan dengan bab hukum agama. Kalau perkara yang makruh macam mana? Makruh juga bismillah. Itu kita dapatkan dalam kitab-kitab fiqh. Perkara yang makruh juga bismillah. Apa contoh makruh? Macam-macam lah kan makruh. Maka bismillah pun makruh. Perkara yang sunat bismillah. Ada cerita tuan-tuan yang disebutkan di dalam kitab Jauhar Mauhub wa Munabbihatul Qulub karangan Syekh Wan Ali Kutan Al-Kelantani, Tok Wan Ali Kutan, masyhur dengan nama Tok Wan Ali Kutan. Dalam kitab tu dia hikayatkan, dia ceritakan ada satu kisah tentang seorang wanita yang kehidupannya itu sentiasa menyebut bismillah. Seorang wanita yang kehidupannya sentiasa menyebut bismillah, wanita yang salihah. Jadi wanita ni sudah berkahwin, ada suami. Jadi wanita ni hari-hari perbuatan pekerjaan harian dia akan mulakan dengan bismillah. Nak masak bismillah, nak basuh ikan bismillah, nak potong sayur bismillah. Atau berkat banyak ni. Nak basuh baju bismillah, nak tidur lagi bismillah. Segala perbuatan yang dia lakukan tiap-tiap harinya itu bismillah. Sampai si suami dia ni rasa rimah. Rasa rimah, apalah ini bini aku ni, bismillah sikit-sikit bismillah, sikit-sikit bismillah. Sampai lelaki dia rimah. Satu ketika lelaki dia nak uji. Satu ketika lelaki dia nak uji, ni duduk bismillah, kamu ni duduk bismillah sangat, rasa rimah ni. Dia nak uji isteri dia. Ini tentunya lelaki yang bukan lelaki yang soleh ya. Tentunya seorang suami yang tak boleh dengar bismillah sampai serabut dengar. Rimas serabut mendengar bismillah yang keluar daripada mulut isterinya tiap-tiap hari. Maka satu ketika dia masuk hutan. Laki tadi, suami tadi masuk hutan. Dia ambil sarang tebuan ataupun sarang lebah. Sarang tebuan atau sarang lebah dia masukkan dalam guni, dia bawa balik rumah. Bawa balik rumah dia. Ni dia nak anaya isteri dia. Kemudian dia kata kat isteri dia, tolong buka kan. Tolong buka ada yang apa yang ada dalam karung tadi, dalam guni tadi. Tapi jangan buka sekarang. Tunggu dia masuk rumah dulu. Dia masuk rumah. Kemudian dia suruh isteri dia buka. Dia tengok dia hijau. Ni nak bismillah sangat. Ni hari hang. Tunggu hari ni kan. Itu. Maka si isteri tadi pun dengan rasa tidak ada syak wasangka was-wasnya, bukalah. Sebelum tu dia beritahu dekat isteri dia, dia kata yang ada di dalam karung itu adalah emas. Dia bawa balik emas, kemudian suruh isteri dia buka. Dia tipulah isteri dia. Dia bohong isteri dia. Kemudian dia pun tengok dia jauh. Maka dengan isteri dia pun percayalah dengan cakap lelaki dia, dalam karung tu ada emas. Maka dengan tak ada syak wasangka was-was lagi, dia buka. Isteri dia buka karung guni dia. Dan macam biasa bila mana dia melakukan satu perbuatan, dia Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia buka dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Betul ada emas di dalam guni ataupun karung yang dia bawa balik tadi, yang asalnya tadi itu adalah sarang lebah ataupun tebuan. Tuan-tuan, Allah Taala nak jaga. Ni kisah ni kita tak perlu tanyalah riwayat apa dari mana, tapi disebutkanlah
Ini bukan serika, dan ini disebutkan dalam kitab Jauhar Mawdu' wa Munabbihatul Qulub, Syekh Wan Ali Kutan Al-Kelantan. Dia nakalkan kisah itu daripada kitab-kitab yang lain juga. Cuma yang penting kita nak ambil tahu di sini apa? Kelebihan orang yang sentiasa mulazamah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala akan jaga dia. Itu Allah Ta'ala akan jaga dia. Macam kisah seorang wanita, seorang isteri tadi yang sentiasa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun pada adat kita kata tak boleh. Kalau kita nak tengok pada hukum adat, mustahil lah. Kan kita belajar dalam ilmu akidah, tuan-tuan, ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum syarak. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum adat ni ada wajib pada adat, ada mustahil pada adat, ada harus pada adat. Wajib pada adat, mustahil pada, harus pada adat. Peristiwa tadi yang dia bawa masuk dalam karung tadi, tiba-tiba sarang tumbuhan tadi jadi emas, itu adalah perkara yang mustahil pada adat. Anda ada mustahil pada adat, tiba-tiba jadi emas, mana datang dari mana emas tersebut kan? Tapi tuan-tuan, mustahil wajib pada adat, harus pada adat, mustahil pada adat adalah harus pada hukum akal. Itu yang kita kena ingat. Kita belajar dalam akidah kita, wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat adalah harus pada hukum akal. Pada adat kita kata mustahil, tapi pada hukum akal mustahil tak? Kalau Allah Ta'ala mengkehendaki, tak mustahil. Innama arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ke atas tiap sesuatu yang mungkin itu qadir. Allah Ta'ala berkuasa nak buat. Berkuasa tak kalau Allah Ta'ala nak tukarkan tadi? Kuasa. Sebab itu perkara yang mungkin, bukan perkara yang mustahil pada hukum akal. Perkara yang harus pada hukum akal Allah Ta'ala boleh buat. Sebab tu kita tilik balik tuan-tuan, kalau dalam ayat ni sedikit tentang ayat Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita tengok tadabbur makna ya tuan-tuan. Sungguhnya Allah ala kulli syai', ke atas tiap sesuatu, qadir, kuasa. Kita highlightkan pada ayat kulli syai'in, tiap sesuatu, tiap perkara, qadir, Allah Ta'ala kuasa. Pada secara zahir kita tengok ke semua perkara Allah Ta'ala kuasa nak buat. Tapi kita melihat kembali kepada akidah kita tuan-tuan, yang kita duk belajar tauhid, yang kita duk belajar sifat 20, pada bab sifat kudrat, kuasa. Sifat kudrat artinya Allah Ta'ala maha kuasa. Jadi sifat kudrat ini dia ada ta'alluq sifat kudrat kepada mumkinat. Mungkinat ini perkara yang jaizat, perkara yang harus, mungkin, boleh jadi, boleh tak ada, boleh ada, boleh tak ada, boleh jadi, boleh tak jadi. Itu dia panggil mungkinat. Sebab tu bila datang persoalan tauhid ataupun akidah, bila ditanyakan kepada kita, adakah Allah Subhanahu Wa Taala boleh mencipta anak? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala boleh mencipta ibu dan bapanya? Itu kalau didatangkan muskil tersebut, bagaimana kita nak jawab tuan-tuan? Kalau kita tengok dari sudut secara zahir, kita kata Allah Ta'ala kuasa ke atas semua. Ayat tadi kan, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ke atas tiap sesuatu qadir, kuasa, boleh buat. Berarti kalau kita tengok, Allah Ta'ala boleh buat anak dan mak dan ayah anak. Maka jawapannya apa tuan? Mustahil. Allah Ta'ala tak mustahil Allah Ta'ala melakukan perkara tersebut. Kerana anak bagi Allah Ta'ala, mak dan ayah bagi Allah Subhanahu Ta'ala, ibu bapa bagi Tuhan itu masuk dalam bab apa? Bab yang mustahil. Mustahil Tuhan ada mak dan bapa. Mustahil Tuhan ada
anak. Ini jelas disebut dalam Al-Quran, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid wa lam yulad. Tak beranak, tak diperanakkan, tak ada anak, tak ada mak dan juga bapa. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang sekufu dengan dia. Maka ayat tadi macam mana kita nak tanggungkan, kita nak bawa, nak tafsirkan ayat tadi? Berarti ayat tadi maksud innallaha ala kulli syai', Allah Taala kuasa ke atas semua perkara. Ditafsirkan dengan ulama tafsir kata kulli syai' ai kulli syai'in mumkin. Ke atas setiap perkara maksudnya apa? Perkara yang mungkin, bukan semua perkara. Kalau kata semua perkara boleh masuk mustahil, tak masuk. Perkara yang mustahil tak masuk. Perkara yang wajib pun tak masuk. Yang masuk sana perkara yang mungkin, iaitu kita ni, makhluk ni, manusia ni, alam semesta kita ni, bumi kita, langit dan sebagainya. Itu semua perkara yang mungkinat. Baik. Baik tuan-tuan. Jadi kita kembali kepada hadis tadi. Tidak ada satu orang hamba pun yang berkata mengucapkan bismillah melainkan syaitan akan lemah kepada orang tersebut. Jadi ini satu kunci yang besar. Jadi kita amalkan setiap kali perkara, ya, kita nak melakukan apa pun kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tak mampu nak baca doa yang panjang-panjang, kita baca dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Hidayatul Salikin, Bidayatul Hidayah Imam Ghazali, baca dalam Ihya Ulumuddin, banyak doa kan. Doa nak nus, doa nak ni, macam-macam doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Kalau pun kita tak boleh nak beramal dengan doa yang banyak, macam bismillah cukup. Itu kalau tak mampu lah. Kalau kita mampu ingat, mampu nak beramal dengan doa-doa yang maksud daripada Nabi SAW, silakan. Tapi paling kurang kita paling malas bismillah kan? Nak baca doa makan pun malas kan. Contoh bismillah cukup, jangan tinggal bismillah kan. Nak baca doa makan lapar sangat lah, panjang doa makan, terus tak baca. Jangan, paling kurang bismillah. Kerana kita akan dilindungi oleh daripada gangguan syaitan. Syaitan akan lemah. Baik. Kemudian waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah Ta'ala al-kiram al-katibin an yaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada daripada seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah Ta'ala, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan al-kiram al-katibin, malaikat yang mencatat amal, an yaktubu fi diwanihi, bahawa dia menuliskan di dalam surat amalannya tersebut, buku amalan tersebut, 400 hasanah, 400 kebaikan. Tuan-tuan, besar ni, banyak 400 kebaikan. Mana kata tak ada orang pun, tak ada seorang yang mengucapkan bismillah melainkan dia, malaikat tulis dekat dia 400 kebaikan. Setiap orang yang mengucapkan bismillah dengan hatinya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiap-tiap kali dia mengucapkan satu bismillah tersebut, malaikat yang mencatat amal, mencatat pahala tu, catat 400 kebaikan kepadanya pada tiap-tiap kali dia menyebut bismillahirrahmanirrahim. Dia tuan-tuan, 400 kebaikan. Bayangkan 400 kebaikan, banyak kan. Kita sehari-hari ni kan, daripada bangun pagi tadi sampai kita nak tidur, ada tak 400 kebaikan kita buat? Kita renung balik. Kalau tak ada, kita buat bismillah. Seumpama mengucap bismillah di ketika mana kita nak melakukan pekerjaan kita, malaikat dah catat dah. Bismillah sekali itu 400 kali kebaikan, ganda pahalanya sama dengan buat 400 kali kebaikan. Ini tuan-tuan, ini satu perkara yang besar lah. Rugi sangatlah kalau kita tidak mengamalkannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian hadis yang ketiga, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala Bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min zunubihi dzarrah.
Barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marratan sekali, lam yabqa min dhunubihi dzarratan, nescaya tidak kekal daripada dosanya zarratan, walaupun sebiji zarrah. Maksudnya orang yang mengucapkan bismillah, Allah Ta'ala hapuskan segala dosanya, walaupun tak ada langsung dosa yang kekal padanya, walaupun sebesar zarrah. Kemudian ditafsirkan, apa makna min dhunubihi ni? Adakah dosa ini semua dosa, termasuk dosa besar? Itu menjadi persoalan. Jadi disebutkan di dalam syarahnya, min dhunubihi ay as-saghair, daripada sekalian dosa tadi, iaitu dosa-dosa kecil. Jadi tuan-tuan, kalau kita menyebut bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala satu kali je, marratan, satu kali, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa-dosa kecil kita. Tapi syarat dosa-dosa kecil je lah. Dosa-dosa besar Allah Ta'ala tak ampun, melainkan dengan seorang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan nak tahu apa itu dosa besar? Bukalah kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyebutkan lebih kurang 70 jenis dosa-dosa besar. Ini semua itulah bunuh. Yang pertama sekali dia sebut dalam kitabnya syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik dosa yang paling besar nombor 1. Syirik. Yang kedua, derhaka kepada ibu bapa. Yang ketiga, membunuh dengan sengaja. Itu dia sebut dalam kitab dia Al-Kabair. Kitab menceritakan tentang dosa-dosa besar. Jadi dosa besar yang pertama ni tak ada ampun bagi Allah, tak ada ampun bagi manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dosa syirik kepada Allah, sekutu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dosa yang lain Allah Ta'ala ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an. Allah Ta'ala tak mengampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa yang selain daripada dosa-dosa syirik. Jadi dosa syirik ni Allah Ta'ala tak ampun. Dia besar, tuan-tuan. Sebab tu dosa syirik ni dosa yang nombor 1. Dosa besar yang nombor 1. Sebab tu kita takut. Kita minta selalu kita duk baca Yasin malam Jumaat pun Allah Ta'ala supaya dan niat 3 niat kan. Biasa kita duk niat malam Jumaat kita baca Yasin. Salah satunya Allah Ta'ala supaya tetapkan iman kita kepada Allah SWT. Itu iman ni perkara yang sangat besar. Orang yang mati dalam iman ni confirm syurga lah. Maksudnya dijanjikan syurga lah. Walaupun dia itu minal ma'asi, minal asiyin, daripada orang yang melakukan maksiat. Tapi kalau matinya itu iman, ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dalam syurga. Tapi kalau orang mati dalam keadaan kufur, syirik, wal'iyadzubillah, maka tak ada chance, tak ada peluang dia nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tu maksiat banyak sekalipun tapi matinya dalam keadaan iman, walaupun dia dimasukkan dalam neraka Allah SWT terlebih dahulu untuk dia dihapuskan ataupun dibalaskan segala perbuatan dosanya tersebut, last sekali habis dah, masukkan kembali ke dalam syurga Allah SWT. Kenapa? Kerana dia ada iman. Sebab tu bab syirik ni bab yang sangat besar. Sebab tu kita sedih ada orang yang Islam dah tukar masuk agama lain. Sangat sedih. Di Malaysia wallahualam, kalau di Indonesia tu banyak sangat kita tengok. Artis-artis pun ada yang tukar hanya kerana nak berkahwin. Kan nak berkahwin sepatutnya yang bukan Islam tu masuk Islam. Tapi dia ni Islam nak tukar masuk Kristian. Kalau dia kahwin dengan lelaki Kristian, dia nak tukar masuk Kristian. Kan? Takut tuan-tuan? Tak? Baik. Kemudian hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah wa jawwada fajawwada ta'ziman lillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menuliskan bismillah kemudian dia memperelokkannya kerana ta'zim kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar, nescaya diampunkan segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ini pun
dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa besar, tuan-tuan, tidak diampunkan melainkan dengan perlu kepada bertaubat. Jadi dosa besar seorang kena bertaubat. Kalau kata dosa besar itu menyangkut pula dengan manusia yang lain, kena bertaubat dan kena minta maaf kepada manusia yang lain. Kalau kata dosa besar itu menyangkut dia dengan Allah Ta'ala saja, cukup dia bertaubat. Dia minum arak, cukup dia bertaubat kepada Allah SWT. Dia berjudi, cukup dia. Tapi kalau membunuh, menganiayai, merompak, mengambil hak orang dengan secara batil, maka itu dia perlu bertaubat dengan Allah. Dan juga dia perlu ada hubungan yang kena buat balik hubungan dengan orang yang dia aniayai tadi. Sebab itu diaturkan di dalam fiqh kita, dalam bab jinayat dan sebagainya. Ada bab qisas, ada bab hudud dan sebagainya. Itu hudud, itu diaturkan. Jadi dosa besar pun tengok juga, kalau dia dengan orang lain, maka dia kena minta ampun juga kepada Allah dan juga minta maaf kepada orang yang dia aniaya. Kalau dosa dia dengan Allah SWT saja, maka dia cukup sekadar dia bertaubat, minta ampun kepada Allah SWT. Jadi jangan pernah kita malu untuk bertaubat kepada Allah SWT kalau kita rasa kita ini ada dosa. Jadi jangan kita pernah malu untuk kita bertaubat kepada Allah SWT, sebab Allah Ta'ala itu Maha mengampun. Jadi kita minta saja, minta dengan hati yang ikhlas, bertaubat dengan ikhlas. Walaupun selepas itu dia masih lagi tergelincir melakukan dosa, dia buat dosa, dia bertaubatlah. Tapi kerana dia dah lama tergelincir lagi dia, kerana hasutan syaitan ataupun hasutan hawa nafsunya, taubat lagi, Allah Ta'ala ampun dia. Allah Ta'ala bukan macam kita. Kita kalau orang buat salah kat kita sekali, okeylah kita ampun. Mai 2-3 kali dia buat benda yang sama, tak ada dah, tiada maaf bagimu. Mai 2-3 kali dia buat benda yang sama juga, kita pun buat. Allah Ta'ala tak. Allah Ta'ala akan ampunkan, akan mendengar orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta ibn Azmi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana tidak ada dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, orang-orang yang bersih. At-taibu minaz zambi habibur rahman. Orang yang bertaubat daripada dosa, habibur rahman, kekasih Allah. Itu hadis Nabi SAW. Jadi nak kata besar ni orang yang bertaubat. Allah Ta'ala pandang, Allah Ta'ala muliakan orang golongan yang bertaubat daripada dosa. Kemudian mungkin satu lagi hadis, Ustaz. Kemudian waqal inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana as-sama' bil kawakib wa zayyana al-malaikah bi Jibril wa zayyana al-jannah bil hur wal qusur. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit dengan bintang. Wa zayyana al-malaikah bi Jibril, Allah Taala menghiasi para malaikat dengan Jibril alaihissalam. Wa zayyana al-jannah bil hur wal qusur, Allah Taala menghiasi syurga dengan bidadari dan juga mahligai-mahligai. Wa zayyana al-anbiya'a bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala menghiasi para anbiya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyana al-ayyam bi yaumil jumu'ah, dan Allah Taala menghiasi sekalian hari dengan hari Jumaat. Wa zayyana al-layali bi lailatul qadr, Allah Taala menghiasi dengan sekalian malam dengan malam Lailatul Qadar. Wa zayyana ash-shuhur bi syahr Ramadan, Allah Taala menghiasi sekalian bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyana al-masajid bil Ka'bah, Allah Taala menghiasi sekalian masjid dengan Kaabah. Wa zayyana al-kutuba bil Quran, dan Allah Taala menghiasikan sekalian kitab dengan Al-Quran. Kalau kitab ni maksudnya kitab-kitab yang lain, Zabur, Taurat. Wa zayyana al-Quran bi bismillahirrahmanirrahim, Allah Taala menghiasi Al-Quran dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia nak cerita bismillah ni sebenarnya terkandung di dalam bismillah itu sendiri, seolah-olah terkandung keseluruhan daripada makna daripada Al-Quran. Itu ulama sebut keseluruhan kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul, semuanya ada 104.
Tentang kitab-kitab yang pernah diturunkan, sebahagian ulama mengatakan ada jumlahnya 104 kitab. Yang kita wajib tahu beriman ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quranul Karim. 4 yang kita wajib beriman. Ada lagi sebahagian ulama mengatakan semulanya semua sampai 104 termasuklah suhuf, dia panggil suhuf. Suhuf ni lembaran risalah-risalah agama yang diturunkan kepada seorang nabi dan rasul. Lepas tu kita baca suhufi Ibrahim wa Musa, surah Al-Alaq. Sabbih marabbi ala ialah ayat suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa alaihissalam. Suhuf ni dia tak macam kitab. Dia Nabi Musa ni dia banyak. Setengah mengatakan sampai 12 Nabi Musa. Dia diturunkan kitab dan diturunkan suhuf. Ada nabi yang kitab saja, ada nabi yang suhuf saja. Nabi Musa dia dapat dua-dua. Suhuf pun ada, kitab pun ada. Suhuf ni, kalau kitab ni macam Quran kan 30 juzuk tu semua kisah, bab hukum, bab apa semua masuk dalam. Tapi kalau suhuf ni lebih kurang 1 juzuk macam tu lah. Ada cerita, mungkin ada satu cerita waktu turun satu suhuf, satu cerita waktu turun satu suhuf. Jadi kesemua kitab yang 104 tadi terkandung maknanya di dalam Al-Quran. Semua kandung dalam Al-Quran. Al-Quran pula terkandung maknanya di dalam Al-Fatihah. Sebab tu dipanggil Ummul Kitab. Al-Fatihah dipanggil ibu bagi Al-Quran, ibu bagi kitab. Sebab seolah kesemua makna Al-Quran tadi terkandung dalam Al-Fatihah. Kesemua makna kitab dan suhu yang 104 tadi terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran pula kesemuanya terkandung dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah pula kesemuanya terkandung pada Bismillahirrahmanirrahim. Itu hebatnya tuan-tuan. Sebab itu besar baca pahala ganjaran yang Allah Ta'ala. Walaupun Bismillah itu berapa ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa kalimahnya? Bi ismi Allahi ar-Rahmani ar-Rahim. Tapi ganjarannya besar kerana terkandung seolah-olah mewakili daripada 104 suhuf dan kitab yang Allah Ta'ala turunkan kepada para anbiya dan para mursalin, para rasul. Baik tuan-tuan, hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setakat itulah dulu moga-moga apa yang kita baca pada malam ini, kita huraikan pada malam ini menjadi buah manfaat pada kita. Moga-moga Allah SWT bagi kekuatan dan istiqamah kita untuk beramal dengan ilmu yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min al-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.